Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati dan dikasihi muslim. Jadi seterusnya pada Ustaz Haji, Ustaz dan juga pakcik-pakcik, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini, dan juga dapat saya ni menghadirkan diri di surau ni lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sikit sebanyak ianya akan mendapat menambah kita punya ilmu kita dengan saya berkongsi apa yang saya ada, walaupun tak banyak tapi sikit pun. Mana Nabi kata bala berani walau ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Maknanya kita ada satu sampai satu, ada 10 sampai 10. Okey, jadinya alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan saya untuk datang pada hari ini. Dan saya tak jauh sangat hidupnya, Sungai Tekap Utara je. Sungai Tekap Utara, maknanya kalau orang Pahang ni tak tahu kan, kalau Pulau Perak, Pulau itu masa jauh dah. Masa dia dalam Pahang. Dan alhamdulillah, jadinya bersyukur kita kerana kita ni diberi kita dapat menggunakan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, bukan nikmat kesihatan, nikmat nyawa, nikmat tubuh badan kita dapat datang, dapat kita membuktikan yang kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sekadar kita bersyukur, kita diberikan tenaga, diberikan kekuatan, diberikan nyawa yang Allah Taala berikan kepada kita ni, kita sekadar kata alhamdulillah saja. Alhamdulillah, tak memadai kalau kita tak buktikan kita punya kesyukuran kita tu. Kerana Nabi SAW dia macam mana nak buktikan dia punya syukur dia tu? Apabila dia sembahyang sampai buka kaki, bangun tahajud, bangun tengah malam, sedangkan dia ini seorang yang diampunkan dosa Allah Subhanahu Wa Taala dan dijamin masuk syurga. Sampai isteri dia sebut dengan Allah, pasal apa sampai macam ni yang beribadat kan? Nabi kata, afala aku nak abdan syakura, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu, macam tu cara Nabi Muhammad SAW bersyukur sampai berperang, menyebarkan agama Islam, dakwah, sembahyang, beribadah dan sebagainya, nak buktikan yang dia ni bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pun gitulah, ada bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang pada hari ini, kita datang ini berarti datang untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nak tingkatkan ilmu kita. Jadi dia datang pada ilmu ni banyak kelebihan lah. Okey. Jadi untuk mukadimah saya sikit-sikit lah sebelum kita masuk ke kitab ni. Saya ni diberi jenis lah surah sikit aja kitab hadis lah. Saya pilih-pilih kitab Mustika Hadis lah. Sekarang ini kitab yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri sendiri lah. Jadi sebelum kita nak masuk ke dalam kitab Mustika Hadis ni, sikit sebanyak saya nak sebutlah mengenai kelebihan orang yang punya ilmu, orang yang ada ilmu lah. Di samping firman Allah Subhanahu Wa Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Taala mengangkat darjat bagi orang yang beriman di kalangan kamu ni, orang yang maknanya kita ni orang beriman belakang. Dah sebut kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tak beriman? Kita semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah orang kafir pun dia beriman juga, tapi dia syirik. Dah apabila ditanya kepada mereka siapa yang menjadi lagi mukmin, nescaya mereka kata Allah. Begitu. Mereka pun aku Allah itu Tuhan mereka. Tapi salahnya mereka tu dia bersyirik. Maknanya dia menyerutukan bahawa ada Tuhan lain. Maknanya kalau orang Kristian dia kata Isa Trinity tu lah, sebagai ada Tuhan dan sebagainya. Dia menyerutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai situlah. Tapi kita ni di kalangan orang-orang yang beriman memang kita akur bahawa Allah Taala tadi Tuhan kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di kalangan orang yang beriman tadi ada angkat sikit darjat. Mengikut ilmu yang dia ada. Maknanya kalau kita ni mempunyai ilmu, cara nak dapat ilmu itu belajar. Gitu. Maknanya kita akan diberi sedikit darjat, tingkat pada orang lain, beza dengan orang lain. Di
Di samping ketakwaan itu membezakan di kalangan kita ni, tak? Ilmu pun boleh membezakan di kalangan orang yang beriman. Tak? Macam itu ayat Al-Quran. Dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa-siapa kata Allah. Tak kira siapa. India ke, Cina ke, Melayu ke, siapa dah? Siapa-siapa aja. Yang penting membantu orang. Bukan binatang. Okey. Siapa-siapa yang berjalan pergi menuju untuk mencari ilmu. Sebab ilmu ni ilmu Allah Ta'ala lah. Ilmu agama. Ilmu fardu ain, fardu kifayah tu samalah. Kadang-kadang kita ni salah anggap. Memanglah ilmu ni semua Allah Ta'ala punya. Tak kira lah matematik ke, sains ke, geografi dan sebagainya. Semua ilmu ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik kita. Kita mengaji lah apapun, itulah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mengaji niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga orang yang nak mengaji ilmu agama, tapi dia nak ikut lain. Tak. Niat dia kerana macam lah. Dia ikut ada ilmu, berbalik mesin dan sebagainya, ciri-ciri. Itu niat tak sampai ke Allah Ta'ala tu. Sebab dunia aja, dapat dunia. Makna amalan yang kita buat ni boleh terhenti di dunia saja. Tak kira pun. Begitu juga ilmu tadi. Siapa-siapa yang berjalan tapi yang setelah ilmu yang penting tadi ilmu fardu ain dulu. Tak. Sebelum kita pergi fardu kifayah, letak fardu ain dulu. Kalau kita dah lepas fardu ain, baru kita pergi cari fardu kifayah pula. Kadang-kadang ni orang lebih fardu kifayah dulu. Tak. Tak boleh gitu. Pasal apa? Fardu kifayah yang dia dapat tadi tak dapat dibimbing oleh fardu ain tu. Dari segi tauhidnya, dari segi akidah dia macam mana tadi, baru dapat membimbing dia. Kalau dia reti sebab dia ada ilmu untuk bina bangunan, dia gunakan dengan ilmu fardu ain dia, akidah dia, tak cepat. Dia dapat duit yang dia dapat tadi, dia dapat membimbing diri dia ke arah untuk menjadi perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Jadi, siapa-siapa yang berjalan, kita mari cari ilmu. Ilmu sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia pergi ke syurga. Memang kita disebut memang matlamat syurga lah. Tak. Matlamat kita ni orang-orang ni yang bisa jawab kita ni memang syurga lah, kita nampak tu. Tapi orang-orang yang ilmu tasawuf lebih ni kan, dia tak nampak syurga, dia nampak Allah tu. Tapi Imam Ghazali kata boleh. Kita ni niat dia kerana syurga. Tapi maknanya memang kita ni buat amal nak pahala apa semua, memang kita nak pergi ke syurga. Cara nak pergi ke macam mana? Tadi kata, pergi ke ilmu, baru pergi ke syurga. Tak. Maknanya kita takkan dapat syurga tanpa ilmu. Nak kena ada ilmu dulu. Tak. Ilmu dia tak mesti main mazhab kita. Ni je. Dia macam cara, dia ada kita sambil-sambil jalan pun boleh, sambil pergi kedai kitab baca pun boleh, tanya orang pun boleh. Ilmu macam mana cara boleh dapat. Tak. Sahabat Nabi dia mengaji tak mesti ilmu tak dia dalam masjidnya. Tak. Sambil-sambil buka kuda dia dapat ilmu. Sambil perang pun boleh dia dapat ilmu juga. Tak. Macam mana mata pun dia ilmu. Tak. Ini dia. Jangan kena mengaji. Tak boleh lah mengaji. Tak boleh. Dia kata aku nak ngaji kena kat masjid dah. Kat luar pun boleh dapat ilmu juga. Okey. Jadinya niat kita cari ilmu. Aku keluar ni nak pergi bandar ni nak cari ilmu. Dah tu dia. Ada ustaz kat kedai mana tunggu kan, jumpa dia, pergi. Itu cara dah kita pergi ke syurga. Allah Ta'ala memudahkan kita untuk pergi ke syurga. Okey. Innal malaikata la tad'u ajniyataha li talibil ilmi ridam bima yasna. Sesungguhnya para malaikat dia akan menghamparkan sayap dia. Allahu a'lam macam mana? Kita tidak kadang-kadang orang-orang imagine sangat tak payah menyelam benda tu. Ceritanya kita berdarat ni percaya je. Tak payah orang kita ni dia nak cari logik juga. Payah lah gitu. Pasal Islam dia agama tadi dia tak semuanya dengan kepala dengan akal. Wahyu ni dia dengan wahyu. Tak. Kadang-kadang malaikat menghamparkan sayap. Macam mana? Allah. Ada gambar-gambaran itulah, tapi kita kalau kita raya sangat jadi macam orang buat borak tu. Yang gambar apa? Kepala perempuan, budak-budak sayap lah dengan. Itu jenis image ikut kepala otak tu. Tak boleh begitu. Okey. Soalnya malaikat tadi dia akan menghamparkan sayap dia, maknanya melindungi lah maksud dia tu.